Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Wasadisu asyara min arkani salati at-taslimatul ula. Yang ke-16 daripada rukun salat itu ialah memberi salam yang pertama. Li khabari Muslim, berdasar kepada hadis riwayat Muslim, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Haram, bermula pengharaman perbuatan dan perkataan dalam solat itu daripada takbiratul ihramnya itu. Takbir yang mengharamkan segala perbuatan dan ucapan, kata-kata yang di luar daripada solat. Jadi itu namanya takbir yang mengharamkan, takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan penghalalannya pula, bila pula semua perbuatan yang tadi dah diharamkan tu boleh jadi halal balik, iaitulah ketika at-taslim, memberi salam tu menjadi halal segalanya yang tadi haram masa dalam solat. Qala al-Hakim, kata al-Hakim, sahihun ala syarti Muslim. Menurut Hakim, hadis tersebut adalah sahih menurut syarat Muslim. Qala al-Qafal al-Kabir. Al-Qafal al-Kabir tu namanya ialah Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syashi. Dikenali sebagai Al-Qaffal Al-Kabir, yang lahir pada tahun 291 Hijrah dan telah meninggal dunia pada tahun 365 Hijrah. Jadi ada Al-Qaffal Al-Kabir, ada juga Al-Qaffal Al-Saghir. Kalau Al-Qaffal Al-Saghir tu ialah Abu Bakar bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah, yang dikenali sebagai Al-Qaffal Al-Maruzi ataupun Al-Qaffal Al-Saghir, yang lahir pada tahun 327 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 417 Hijrah. Jadi kata Al-Qaffal Al-Kabir, wal makna fi salam, maksud as-salam pada solat tadi, assalamualaikum kan, assalam, bahawa annal musalli kana masyghulan 'anil nas, bahawa orang yang dalam solat itu sebelum itu dia sibuk daripada melayan manusia. Waqad aqbala alaihim, jadi dengan salam tu mereka kembali kepada menghadap manusia, boleh berurus dengan manusia semula. Qalahu al-Qaffal, kata al-Qaffal lagi, wa aqalluhu assalamu alaikum, paling minimum bagi salam itu ialah assalamu alaikum. Fala yujzi alaihim, kalau kita ucapkan assalamu alaihim tak sah. Fala yujzi tak sah kalau assalamualaikum tukar kepada assalamu alaihim. Wala tabtulu bihi salatuhu, tapi solat tak batal, cuma tak sah je. Tapi kalau dia tak ulang balik salam tu, maka batal jugalah solatnya, sebab tak ada salam. Salam tadi tak sah. Li'annahu du'aun li ghaibin, kalau assalamualaikum tak sah, tapi tak membatalkan, kerana assalamualaikum ialah doa kepada orang yang tak ada dekat depan kita. Kalau ucapkan assalamualaikum tak sah juga. Kalau assalamualaikum pun tak sah. Dan salami alaikum pun tak sah juga. Salami alaikum tak sah. Kalau salamun alaikum tak ada alif lam kan, tak ada alif lam pun tak sah juga. Mesti ada alif lam, assalamu alaikum. Taib. Fa in ta'ammada dhalika ma ilmihi bitahrim batalat salatuhu, jika dia sengaja buat macam tu sedangkan dia tahu perkara tu haram, tak boleh buat kan, tapi dia sengaja buat, maka batal salatnya. Wa yujzi, dan sah,
Tadi habis, batal solatnya habis. Wa yujzi alaikum assalam, dan sah. Ini cerita baru, sah. Kalau dia ucapkan alaikum assalam, alaikumussalam, dia terbalik kan. Sepatutnya assalamualaikum, tapi dia terbalikkan alaikumussalam, sah. Ma'al karahah, tapi makruh, kama naqalahu fil majmu', seperti mana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Anin Nas, daripada kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i. Wa akmaluhu, manakala yang paling sempurna ialah dengan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, sampai warahmatullah saja. Dia annahu maksurun, sebab dia adalah maksur daripada Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tusannu ziyadatu wa barakatuhu, tidak disunatkan tambah dengan wa barakatuhu, iaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa barakatuhu tak sunat. Kama sahahahu fil majmu', seperti yang ditashihkan, yang ditegaskan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, wasawabahu, dan Imam Nawawi kata itu yang betulnya. Yang betul ialah tidak disunatkan wa barakatuh tu. Assalamualaikum warahmatullahi saja, itu je, habis. Wasabi'u asyara, yang ke-17 daripada rukun solat, niyatul khuruj minas salah, niat keluar daripada solat. Menurut musannif lah, wa yajibu qarnuha bitaslim, dan wajib menserentakkan niat keluar tadi tu dengan bagi salam yang pertama. Wajib serentak bitaslimil ula fi qaulin, pada ucapan assalamualaikum ni, pada bacaan assalamualaikum warahmatullahi, serentak dengan niat keluar daripada solat. Jadi kalau dia niat keluar daripada solat tu pada taslim yang pertama, salam pertama, maka selepas salam pertama tu, salam kedua, dah tak solat lagi lah, di luar solat lah, tapi sunat je lah. Tapi kalau dia tak niat keluar solat daripada salam pertama, dia niat keluar solat tu pada salam kedua, berarti selepas salam pertama tu dia masih dalam solat lagi, masih dalam solat. Kalau lepas salam pertama dia terkentut, batal solat dia. Tapi kalau lepas salam pertama, masa salam pertama tu dia niat keluar, lepas salam pertama dia terkentut, maka sah solatnya. Begitulah. Baik. Falau qaddamaha 'alaiha, kalau dia niat dulu keluar, lepas tu bagi salam, ataupun akharaha, ataupun dia bagi salam dulu kemudian niat keluar, keluar daripada solat lah, amidan, dalam keadaan sengaja, batal solatnya, batal solat. Itu kalau dia bagi salam lepas tu baru niat. Tapi kalau dia serentak bagi salam yang kedua serentak dengan niat, tidaklah batal. Kalau serentak tak batal. Yang masalahnya kalau tak serentak, niat dulu salam kemudian, ataupun salam dulu niat kemudian, batal. Itu kata musannif. Wal asah, kata muallif pula, yang paling sahih annaha la tajib, niat tu tak wajib sebenarnya, kata muallif. Yang paling sahih sekali, sebenarnya niat keluar daripada solat itu tidak wajib. Kiasan ala sairil ibadat, sama macam semua ibadat yang lain. Li anna niyatas sabiqah munsahibatun, kerana niat yang mula-mula dulu, masa takbiratul ihram dulu tu, munsahibah, sentiasa mengiringi perbuatan solat kita itu sampai habis. Tak payah niat lagi dah, sekali je niat masa yang pertama dulu, masa takbiratul ihram. Jadi niat yang pertama tu munsahibatun ala jami'is salah, pada keseluruhan solat sampai bersalam. Walakinna, akan tetapi, tusannu khurujan minal khilaf. Tusannu,
Tapi sunat saja berniat tu, kata yang qaul paling asah. Niat keluar tu sunat saja, sebagai keluar daripada khilaf ulama. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan tak wajib. Jadi sunatlah kita berniat untuk keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib berniat keluar daripada solat. Taib. Wasaminu asyara, yang ke-18 min arkan solat, daripada rukun solat itu tartibuha ay al-arkan, tertibnya, iaitulah tertib pada rukun-rukun. Ni kembali kepada arkan. Tertib pada semua rukun-rukun dalam solat tadi, kama zakarnahu, seperti yang telah kami sebut di atas sebelum ni, pada ni. Fi adadiha al-mustamil ala qarni niyati bitakbir, tertib pada bilangannya yang termasuk pada menserentakkan antara niat dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kira-kira semua ada 18, ada 17 lah. Yang ke-18 nya ialah tertib. Baik. Jadi kesemua 17 di atas itu wajib tertib. Waja'alahuma ma'al qira'ah fil qiyam, waja'ala at-tashahhud wa salah ala nabi fil qu'ud. Dan menjadikan niat dan takbir ni tadi ma'al qira'ah, berserta dengan membaca Fatihah, itu kedudukannya semasa berdiri, dan membaca tasyahud dan salawat ke atas Nabi, kedudukannya tu pada duduk. Okey. Jadi itu termasuklah dalam rukun-rukun yang 17 tadi tu. Tak termasuk yang ke-18 ni tertib kan. Jadi ke-17 tu kena tertib gitu. Fatartibu inda man atlaqahu muradun fiha fima ada zalika. Jadi tertib, kata muallif ni, yang dimaksudkan di sini bagi orang yang menyebut tertib itu, inda man atlaqahu, bagi orang yang menyebut tertib tu, maksudnya ialah selain daripada niat beserta dengan takbir serta membaca Fatihah ni, semasa berdiri. Jadi berdiri ketika berniat, bertakbir dan qiraah tu, berdiri tu tak masuk tertib. Sebab apa? Dia serentak dengan niat, dengan takbir dan juga baca Fatihah. Dan duduk semasa membaca tasyahud dan salawat ke atas Nabi, itu pun tidak tertib. Sebab apa? Dia dah serentak. Dia serentak dengan tasyahud dan salawat ke atas Nabi, nak tertib macam mana? Jadi yang itu tak termasuk dalam tertib. Tapi yang selain daripada itu semua kena tertib. Fima ada zalika, semua kena tertib. Wa minhu as-salatu ala nabi, begitu juga dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ba'da tasyahud, maka kedudukannya selepas tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kedudukannya begitu, tertib. Kama jazzama bihi fil majmu', seperti yang diputuskan di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Kama marra, seperti dulu dah kita bincangkan. Fahiya murattibatun wa ghairu murattibatin bi'tibaraini, maka ianya sama ada dia tertib ataupun tidak tertib, maka dia tengok kepada dua iktibar, dua perkara, dua penerangan, dua jenis penerangan. Okey, habis. Wa dalil wujubi tartib, dalil tentang wajibnya tertib itu ialah al-itba', ikut kepada cara Nabi solat. Kama fil akhbar as-sahihah, seperti dalam hadis yang sahih menyebut
sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Wa addahu minal arkan bermakna al-fard, dan mengkira tertib itu ialah sebahagian daripada rukun, bermaksud tertib itu ialah fardu, wajib dan fardu. Itu kalau maksud yang begitu, itu betul. Kata muallif ni, itu betul. Manakala kalau mengkira tertib tu bermakna al-ajza fihi taghlibun. Kalau kita memasukkan betul mengkira tertib tu sebagai sebahagian daripada rukun, maka dia taghlib lah, sebagai kebiasaan yang macam tu lah, sebagai satu kebiasaan saja. Okey, walam yata'arrad al-musannif li addil wala minal arkan, dan musannif tidak menunjukkan, musannif ni sahibul matan, Abu Syuja', tidak menunjukkan, tidak memaparkan yata'arrad li addi, untuk mengkira, untuk membilang al-wala ni mualat lah, tidak mengkira mualat sebahagian daripada rukun. Musannif tidak mengkira mualat sebahagian daripada rukun. Wasawwarahu ar-Rafi'i, manakala Imam Rafi'i menggambarkan al-mualat tu ialah sebahagian daripada rukun, taba'an lil imam, sebagai mengikut kepada Imam Al-Haramaini, bi'adami tatwili rukni al-qasir, dengan mengatakan bahawa tidak boleh memanjangkan rukun yang pendek. Jadi contohnya duduk antara dua sujud tu pendek, dia tak boleh panjang, nanti putuslah mualat, batallah solat, gitu. Wa bani salah, dan mengikut kepada Ibn Salah juga tadi, mengikut kepada Imam Al-Haramain, dan juga mengikut kepada Ibn Salah. Bi'adami, Ibn Salah kata adamu tulil fasli ba'da salamihi nasian, tidak boleh panjang pemisah kalau dia selepas salam tu, kalau dia terlupa, selepas dah salam dia terlupa. Contoh macam Nabi lah, dia semayang asar 2 rakaat, maka ditegur oleh Dzuljardaini, dia kata, adakah telah berubah perintah Allah ya Rasulullah? Nabi kata tidak. Kalau begitu, kata Dzuljardain, kau baru solat 2 rakaat. Maka Nabi pun sambung lagi 2 rakaat. Sedangkan sebagian sahabat ada yang dah keluar daripada masjid berpaling kan. Jadi hendaklah tempoh antara ingat semula dengan dia lupa tadi tu tidak lama. Dia lupa, solat dia kurang kan, dia lupa. Jadi antara dia lupa dengan ingat semula tu tidak tidak lama. Kalau lama, hilanglah mualat. Walam ya'uduhu al-aksarun ruknan, gitu juga kebanyakan ulama tidak mengkira mualat itu sebagai satu rukun, likaunihi kal juz'i minar rukni al-qasir, kerana kedudukannya adalah seperti satu juzuk daripada rukun yang pendek, kan. Jadi mualat tu hanya sebahagian daripada rukun yang pendek, tak boleh jadikan dia tu satu rukun yang tersendiri. Au likaunihi asbah bituruk, atau dia bukan rukun sebab dia keadaan dia tu lebih mirip kepada perkara yang perlu ditinggalkan, yang perlu ditinggalkan, bukan perkara yang perlu dibuat. Jadi rukun ni perkara yang perlu dibuat, manakala mualat tu adalah perkara
yang perlu ditinggalkan. Contohnya memanjangkan rukun pendek, itu perkara yang ditinggalkan, bukannya perkara yang perlu dibuat kan. Apa tu, lama tempoh dia terlupa sampai dia ingat balik tu lama, itu perkara yang perlu ditinggalkan, bukannya perkara yang perlu dibuat. Jadi tak bolehlah masuk rukun. Kata kebanyakan ulama lah, mengapa dia tak masuk rukun, kebanyakan ulama kata dia lebih mirip kepada perkara yang perlu ditinggalkan. Wa qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, fi Tanqih, dan kitab Tanqih, al-wala, iaitu mualat itu, wa tartib syartan. Jadi mualat dan tertib tu sebenarnya dia masuk dalam perkara syarat, bukan perkara rukun, kata Imam Nawawi dalam Tanqih. Wa huwa azharu min addihima ruknaini, itu lebih jelas daripada memasukkannya itu ke dalam rukun. Masukkan dia dalam syarat itu lebih jelas. Intaha. Wal masyhur ada tertib ruknan wal wala syartan. Tapi pendapat yang paling masyhur mengkira tertib sebagai satu rukun, manakala mualat ialah sebagai syarat. Itu yang paling masyhur pendapat ulama lah. Wa amma sunanu, adapun sunat-sunat, fatartibu ba'duha ala ba'din. Adapun perkara sunat dalam solat itu, maka secara tertibnya ba'duha ala ba'din, pada sebahagian perkara tadi itu ke atas sebahagian lain, ialah seperti al-istiftah, doa istiftah, wa ta'awuz. Jadi itu semua sunat, doa iftitah. Doa, kita kata iftitah lah, tapi dekat sini kata doa al-istiftah. Istiftah ada sin. Doa al-istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kan. Itu sunat. Jadi itu kena tertib lah. Dia kena doa istiftah dulu, wa ta'awuz, lepas tu barulah ta'awuz, kan. Dia tak boleh ta'awuz dulu. Lepas ta'awuz barulah baca Fatihah. Wa tartibuha alal faraid, dan tertib perkara sunat dalam solat tadi itu, kalau nak disusun secara tertib berbanding dengan rukun yang fardu, ialah seperti bacaan Fatihah dan bacaan surah. Jadi Fatihah lah dulu, baru baca surah. Jadi ia adalah syartun fil i'tidad biha sunnatun. Dia adalah syarat untuk membilang, mengkira bilangan pada perkara sunat. Kan dia kena ikut turutan, barulah boleh jadi dia sunat. Kalau tak ikut turutan, walaupun baca surah juga, tapi baca surah dulu barulah Fatihah, jadi tak adalah sunat dia. Sunat tu tak ada lah. Tak jadi sunat lah. Dia kena Fatihah dulu baru surah, barulah dia jadi sunat, kan. La fi sihhati solat, dia adalah syarat fil i'tidad biha sunnah. Dia ada syarat untuk mengkira dia tu sebagai sunnah. La fi sihhati solat, tidak menjadikan dia tu dikira sebagai sah solat, syarat sah solat, tidak dijadikan dia sebagai syarat sah solat. Artinya nak baca surah dulu, Fatihah kemudian pun taklah sampai batal semayangnya. Tak batal, cuma tak dapat sunat saja, itu je lah. Tapi kalau buat dengan sengaja dalam keadaan tahu, boleh jadi bid'ah, berdosa lah. Melakukan kebid'ah, Nabi tak buat. Fa in taraka tartiba al-arkan amdan, kalau dia meninggalkan tertib rukun dengan sengaja, bi taqdimi rukni fi'lin aw salamin, dengan meninggalkan rukun fi'li, dengan mendahulukan rukun fi'li ataupun mendahulukan salam,
ka'an raka'ah qabla qira'ah. Contohnya macam dia rukuk dulu. Sebelum dia membaca Fatihah, dia rukuk dulu. Kan? Jadi dia membuat rukun fi'li dulu. Kemudian rukun qauli tu, yang bacaan tadi tu, dia buat kemudian. Aw sajada aw salama qabla rukuk, ataupun dia sujud atau bagi salam sebelum dia rukuk, maka kelang kabut haru biru macam tu, batal solat dia. Aw saha kalau dia sengaja, aw saha kalau dia lupa pula, fama fa'alahu ba'da matrukihi laghwun, apa yang dia buat rukun fi'li, apa yang dia lakukan selepas dia meninggalkan tu, maka dia kira laghaw. Contohnya dia rukuk sebelum baca Fatihah. Jadi kalau dia lupa, bukan sengaja, jadi rukuk tak terpakai, dia kira laghaw tak terpakai. Dia kena baca Fatihah balik, lepas habis tu barulah dia rukuk semula. Gitu, dia wajib tertib gitu. Liwuqu'ihi fi ghairi mahallihi, liwuqu'ihi sebab dia melakukan perbuatan tadi tu tidak pada tempatnya. Dia rukuk sebelum Fatihah mana boleh. Kalau lupa, maka dia kira laghaw tak pakai. Kalau sengaja batal, sebab rukuk tak kena tempat. Fa in tadhakkara matrukahu qabla fi'li mislihi fa'alahu, jika dia teringat perkara yang dia tertinggal, rukun fi'li yang tertinggal sebelum dia buat, yang sepertinya qabla fi'li mislihi fa'alahu, maka dia buat terus. Contohnya dia dah rakaat kedua, jadi masa dia nak rukuk rakaat kedua tu, dia teringat, rakaat pertama tadi tak rukuk, dia terus sujud. Jadi dia tertinggal dua lah. Rukuk dia tertinggal, i'tidal dia tertinggal. Jadi masa dia rakaat kedua tu baru teringat, jadi fa'alahu, buat masa tu. Jadi macam mana jadi dia rukuk untuk rakaat pertama, i'tidal, lepas tu rukuk sekali lagi untuk rakaat kedua, dan i'tidal sekali lagi baru sujud. Kalau apa yang dipahamkan daripada ibarat sinilah, wallahu alam. Wa illa kalau dia tak ingat, itu in tadhakkara, wa illa tadhakkara lah, wa illam tadhakkara ajza'ahu, maka sah an matrukihi. Jadi apa yang dia terlupa tadi tu, dia balas lah, dia tinggal macam tu je lah, dah tak ingat jadi dia halal lah, maka sah lah solatnya tu sebab dia tak ingat. Wa tadarakal baqi, maka teruskanlah apa yang seterusnya, teruskan. Sebab yang dia tertinggal itu dia memang tak ingat. Kalau dia tinggal, datangkan, buat. Tapi kalau dah tak ingat sampai bagi salam, teruskan lah. Naam, ya, artinya ada kecuali lah. Illam yakun al-mislu minas salati kasujud tilawatin lam yajuzhu. Jika tidak ada yang seumpamanya dalam solat itu seperti sujud tilawah, jadi sekali je lah, sujud tilawah tu. Naam, ya, ada kecuali kat sini. Indam yakun al-mislu minas salati ka sujud tilawah lam yajuzhu. Jika tidak ada yang sepertinya dalam solat seperti sujud tilawah, maka dia tak harus baginya. Tak harus apa? Tidak harus dia mengulang semula dia punya sujud tilawah. Contohnya seperti kata syarah kitab ni,
dia salat subuh pada pagi Jumaat lah kan, ada baca ayat sajadah, ada surah sajadah. Rakaat pertama dia baca surah sajadah, tapi dia terlupa sujud. Pada rakaat kedua dia teringat, oh tadi rakaat pertama patut sujud, tapi aku tak sujud. Pada rakaat kedua dia baca balik surah sajadah tu. Kemudian sampai pada ayat sajadah, dia sujud, dia niatkan untuk ganti sujud yang rakaat pertama. Tu lam yajuz, tak boleh. Sebab sujud pada rakaat kedua tu untuk bacaan pada rakaat kedua lah. Rakaat kedua tu baca surah sajadah sampai ayat sajadah, dia sujud. Itu untuk sujud untuk surah sajadah yang dibaca pada rakaat kedua, bukan sebagai ganti kepada sujud pada rakaat pertama kan. Wallahu a'lam lah, seperti yang diterangkan dalam syarah. Kalau alima fi akhir salatahu tarka sajadatin min raka'atin akhiratin sajada summa tasyahada. Kalau dia baru sedar pada akhir solatnya bahawa dia tertinggal satu sujud pada rakaat yang terakhir, jadi dia dah nak bagi salam fi akhir solatihi kan, dah nak bagi salam dah, baru dia teringat, aku sujud sekali baru, patut sujud 2 kali. Dia teringat sebelum salam, sajadah, maka terus dia sujud, kemudian tasyahada, baru dia sambung dia punya tasyahud dia tu tadi, sambung tasyahud dia. Sampailah dia bagi salam. Au min ghairiha, ataupun dia pada kedudukan yang lain lah. Au syakka, atau dia syak, lazimahu raka'atan fihima, maka lazimah ni wajib lah, wajib baginya satu rakaat pada keduanya. Apa? Jadi ataupun dia terlupa sujud pada ghairiha, min ghairiha, pada selain daripada rakaat yang terakhir. Dia terlupa tadi rakaat pertama tu, dia terlupa sujud yang kedua. Dia ada 2 kali sujud tapi sekali je. Itu pada selain daripada min rakaah al-akhirah, selain daripada rakaat terakhir. Yang kalau rakaat terakhir tadi tu tak apalah, dia duduk belum bagi salam, dia terlupa, tadi sujud 2 sekali, maka terus dia sujud, kemudian baru sambung daripada tasyahud. Tapi kalau dia duduk rakaat terakhir tu, dia terlupa pada rakaat pertama tadi sujud sekali je, atau dia syak, aku rakaat pertama tadi tu sujud sekali ke 2 kali, lazimahu raka'atan fihima, maka wajib dia berdiri 1 rakaat lagi untuk mendapatkan keduanya, fihima. Jadi oleh kerana masalah ni agak rumit juga, jadi rasanya elok kita tangguh pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Kita akan ulang balik pada pertemuan akan datang tentang bicara berkaitan dengan fa'in taraka tertib al-arkan, kalau dia tertinggal tertib pada rukun dengan sengaja. InsyaAllah kita akan ulang pada sesi akan datang. Wallahu ta'ala alam setakat ni dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan sunat ta'asih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.